berkaitlah dengan rehat yang cukup, apa yang kita perlukan, kan? Dan tidur yang cukup tu juga adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk memastikan kesihatan yang sangat baik. Kita perlu faham tidur yang cukup itu. Kadang-kadang kita tidur 8 jam pun kita bangun rasa macam, kenapa rasa penat? Tak, kan? Maksudnya kita perlu tahu tidur yang berkualiti untuk membantu kita menjalani hari-hari kita. Kita nak bersama dengan tetamu kita hari ini, Dr. Rizal Abu Bakar, merupakan perunding kesihatan. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Sangat segak orangnya. Itulah, saya ingat tadi peguam. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin secara pengenalannya berkaitan dengan topik pada pagi ini, berkaitan dengan tidur yang cukup. Kalau Fariha istilahnya tidur yang berkualiti. Jadi bagaimana pemahaman kita dan juga penonton di rumah? Dia bahasa mudahnya kan. Kita kalau orang sebut tidur mampus kita marah kan. Betul. Itu biasa sangat tu. Tapi tidur yang bagus adalah tidur pada tahap kemampusan yang tinggi. Itu yang penting. Saya suka ayat ni. Tidur pada tahap kemampusan yang tinggi. Sebab rahsia kehebatan manusia terletak pada tidur pada tahap kemampusan yang tinggi itu. Yang pertama, kalau kita nak awet muda, kan, nak kulit cantik, tak payah pakai beling-beling, rahsia dia ada pada tidur. Kalau kita nak badan lentik, cantik, rahsia terletak pada tidur. Sebab masa kita tidurlah, tubuh kita ada sistem intelijen yang dia baiki sel dalam-dalaman dan apa-apa yang selula yang ada dekat luar. Jadi kulit dibaiki, kolagen keluar waktu kita tidur. Sebab tu kalau kita tidur, orang kata deep sleep lah, bahasa orang putih sedap sikit kan, deep sleep. Jadi kolagen akan keluar. Jadi tak perlulah kita sibuk-sibuk nak makan kolagen kat luar, badan boleh keluarkan sendiri. Rahsia dia terletak pada tidur pada tahap kemampusan yang tinggi. Tapi doktor, kenapa yang tapi tu? Tak, sebab di faktor usia kan, bila usia kita semakin meningkat, kita dah tak boleh tidur dengan keadaan yang sebegitu, kan? Kita cuba juga, contohlah hujung minggu kan, hari Sabtu Ahad, aku nak tidur sampai pukul 12 tengah hari, lepas subuh confirm. Tapi tak boleh. Dia lepas subuh dia macam alamak tak boleh. Maknanya bagaimana kita perlu, mungkinlah di usia yang emas kan, usia tu, bagaimana kita perlu mendapatkan kualiti tidur yang baiklah, yang secukupnya. Sebab memandangkan, sebab kalau kita dulu remaja bolehlah kemampusan yang tinggi tu, tapi yang di faktor usia emas ni dia macam mana? Kita selalu tersilap sangka kan, kalau kita tak tidur malam kita boleh ganti dengan tidur siang. Tidur siang tak dapat ganti tidur malam. Dan tidur malam ni kita kalau ikut kajian kita perlukan 8 jam. Untuk orang dewasa? Untuk orang dewasa. Untuk kanak-kanak macam remaja 9 jam, kanak-kanak 10 jam. Kalau bayi lagi banyak jam lah. Sebab perkembangan otak berlaku waktu tu. Contoh, sebagai contoh, ada kajian menarik ni. Kan? Orang tidur 8 jam, buat di UK, orang tidur 8 jam, dia ambil gambar dia, dan orang yang sama tidur 6 jam selepas tu. 5 hari berturut-turut 8 jam, 5 hari berturut-turut 6 jam. Ini kajian berkenaan dengan waktu tidur saja. Waktu tidur, didapati orang yang tidur 6 jam tadi tu, orang yang sama tidur 6 jam, kulit dia berkedut 45% lebih berbanding orang yang tidur 8 jam. Kita kena mulakan misi kita pada hari ini. Tidur 8 jam? 8 jam. So, macam mana nak dapat tidur 8 jam di waktu malam? Kan? Itu benda yang sangat penting. Jadi, kita kena sediakan suasana tu. Badan kita, dia perlukan, kepala kita ni keluarkan hormon melatonin, otak kita. Dan bila kita nak galakkan hormon tu keluar, hormon ni akan bantu kita tidur. Kita perlu ambil makanan yang bantu untuk keluarkan hormon tu. Contohnya. Sangat teknikal lah. Awak buat nota. Awak sangat mengganggu. Saya tengah-tengah. Sebab dari sudut pemakanan, hormon tersebut untuk merangsangnya lagi. Silakan doktor. So, makanan yang pertama yang boleh kita ambil, yang bantu kita dapat tidur, ialah almond, kacang almond. Kenapa? Dalam almond tu ada magnesium, dan magnesium ni bantu merendahkan hormon stres nama kortisol. Bila kita tidur, kortisol akan turun. Bila kita berjaga panjang, kortisol akan naik. Jadi ganggu tidur kita. Yang kedua, kita ambil pisang. Pisang ada tryptophan. Tryptophan bantu kita untuk tidur sebab dia akan bantu keluarkan hormon melatonin. Secara semula jadi. Yang ketiga, kita ambil dark chocolate. Sama ada minuman ataupun makanan, dark chocolate pun ada tryptophan, dia akan bantu keluarkan melatonin. Jadi kita bila melatonin cukup,
kita akan dapat tidur pada tahap kemampusan yang tinggi tadi. Ya. Tapi ada satu lagi, ada macam-macam lagi sebenarnya. Ya. Suasana bilik ni. Bilik kena gelap gulita. Macam Piramli kata, gelap gulita. Tak ada lampu. Sebab bila kulit kita, dia dapat detect ada cahaya, walaupun dia pada aircon yang warna merah, warna hijau tu, dia akan bagi tahu kat otak, oh hari masih siang. So hormon melatonin Kulit akan... kita yang Habis tu kalau detect tu. bilik tidur ada lampu tidur tu maknanya tak payah. Tak payah. Tak payah. Kalau kita sengaja dimkan sikit pun untuk takut gelap sepenuhnya tu. Pun tak boleh. Kalau tak boleh. Pun tak dapat sebab dia menghalang melatonin dari keluar. Ilmu yang sangat menarik. Dan benda yang satu penting lagi, ialah kita mesti turunkan suhu badan kita. Okey. Bila suhu badan turun, hormon melatonin akan keluar. So macam mana nak turunkan suhu badan kan? Kita satu boleh ambil wuduk. Dapat turunkan suhu badan, ataupun mandi. Dapat turunkan suhu badan. Okey. Saya rasa ini antara fakta yang mungkin bercanggah juga dengan pendapat kita yang sebelum ini, macam mana boleh mandi malam. Mandi malam. Dulu kan orang kata mandi malam paru-paru Apa berair dan baik. sebagainya. Kan? Saya kerja di klinik tidur di Canberra dulu. Saya merawat lebih daripada 9,000 manusia. Okey. So bila datang ni kita suruh mandi dulu sebelum nak masuk tidur. Sebab kita nak pasang wire, nak tengok keadaan otak dan sebagainya, mandi dulu. Okey. Dan tak ada satu kes pun lah kan yang Paru-paru paru-paru berair. Okey doktor, sangat menarik kerja di klinik tidur tu. Okey, kita bercerita mengenai masalah sekiranya tidur itu terganggu. Konteks tidur terganggu tu menurut doktor bagaimana dan apa kesannya kepada orang ramai? Baik. Kalau tidur terganggu ni, satu suhu dalam bilik kita, bila suhu lebih daripada antara 22 hingga 24. So dia akan mengganggu tidur. Kita akan senang terjaga. Makanan yang kita ambil, kalau kita ambil minuman berkafein, makanan pedas, dia akan ganggu, menyebabkan dalam bahasa Inggeris disebut sleep fragmentation. Jadi tidur tapi terjaga. Walaupun 8 jam, esoknya letih macam Faria sebut tadi kan, esok letih dan sebagainya. Sebab kita tak dapat kualiti tidur tu. Sebab makanan kita ambil boleh ganggu, makanan kita ambil boleh bantu. So kita kena pandai-pandai pilih. Jadi jangan kafein, jangan apa tadi? Kafein last kali, kalau hari ni last kali kita boleh ambil pukul 2 petang. Sebab dia punya efek dia selama 8 jam kan. Oh, tak bolehlah mengopi mengeteh tu. tak boleh. Boleh memineral je waktu malam. Tapi apa sebab ada dark chocolate, nanti awak boleh ambil. Cover balik. Cover balik dark chocolate tu. Alright. Boleh? Okey. Baik doktor. Sangat menariklah sebab mungkin untuk pemahaman orang ramai lah antara nak mendapatkan kualiti yang terbaik lah, sebab kalau secara teorinya memang nampak cantik lah doktor, kita kena last kafein pukul 2 petang, tapi realitinya Perlunya ada disiplin yang tinggi juga, ketulusan diri bekerja tu. semua kan doktor. Sebenarnya bagaimana untuk mendapatkan tidur yang baik? Selain pada kita set dalam kepala kita bahawa kita nak dapat tidur nyenyak, kan dulu orang kata dulu tepuk bantal. Tepuk bantal. Cakap dengan bantal. Cakap dengan bantal nak bangun pagi, sebenarnya dia set dalam kepala dia. Satu, bila kita set kita nak tidur dan dapat tidur yang nyenyak, kita program kepala kita ataupun otak kita, this is the time untuk kita dapat tidur yang nyenyak. Itu benda yang pertama. Kalau kita tidur dengan macam-macam benda dalam kepala, kita fikir esok nak buat apa alamak, memang akan terganggu tidur kita. Jadi tidur tu nak kena diffuse all those things. Satu. Saya sebutkan suasana bilik kena gelap, kena sunyi. Bila kita mandi tadi, kita dah letakkan diri kita dalam frame untuk tidur. Sama juga orang yang ada anak-anak, kan? Bila ada anak tak nak tidur. Jadi kena create suasana tu untuk anak tidur. Jadi kita padam lampu, tinggal lampu dekat ruang tamu saja, yang lain semua dah gelap. Kita pun tak menggunakan gadget sebab gadget mengganggu tidur. Ya, betul. Kalau kita pakai gadget, dia menyebabkan otak jadi aktif. Kan sebelum kita tidur kita masih WhatsApp dan sebagainya, so dia ganggu kita punya otak untuk bertenang dan untuk set untuk tidur. Baik, maknanya sebelum kita tidur tu ada aktiviti sebelum tidur tu adalah sangat penting untuk membawa kita mendapat tidur yang berkualiti atau tidak. Ya. Semua yang doktor cakap ni macam mencocok-cocok kami ni. Kepada bos-bos. Lebih bahaya sekali. Dalam kajian dapati orang yang tidur tak cukup, otak jadi kecil. Allah. Kita takut bila otak kecil tu tuan, dia melorot turun sampai kat lutut ni, tinggal kat lutut lah kan, bahaya nanti kan. Baik.
Sebenarnya banyak fakta ataupun informasi terbaru yang kita dengar daripada Dr. Rizal. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan amalkan sikit tips yang diberikan ini. Mungkin kita boleh buat eksperimen nanti sebenarnya nanti di MSI untuk dapatkan banyak lagi tidur sebenarnya yang boleh baik kita tu ni kan. kan. Dr. Rizal Abu Bakar, Perunding Kesihatan, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jemput lagi insya-Allah. Segak bergaya orangnya sekali lagi. Muka pun segar je. Pasti cukup 8 jam. Cukup tidur ni yang berkualiti. Okey, kita nak berteriak seketika kerana selepas ni akan kita bawakan